Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita Ali Jerah 15 Januari bersama saya Fazida Mustafa. Berikut tajuk utama malam ini. Pengasuh didakwa didera bayi 4 bulan hingga koma. Juga harga getah turun naik. Penoreh resah, ada yang berhutang teruskan hidup. Seorang pengasuh Taman Asuhan Kanak-kanak Taska mengaku tidak bersalah atas 7 pertuduhan mendera seorang bayi lelaki berusia 4 bulan sehingga koma. Pengakuan itu dibuat tertuduh Raja Nur Ifa Nadia Raja Nordin 27 tahun selepas pertuduhan dibacakan di hadapan Hakim Mahkamah Session Kuala Terengganu Noriah Osman. Tertuduh sebagai seorang pengasuh didakwa menganiayai mangsa yang berusia 4 bulan sehingga menyebabkannya mengalami pendarahan di dalam kepala dan retak di bahagian kiri tempurung kepala. Tertuduh didakwa melakukan kesalahan itu di sebuah taska di daerah Kuala Terengganu antara 1 hingga 3 Januari lalu. Bagi kesalahan itu, tertuduh didakwa mengikut Seksyen 31-1-A Akta Kanak-kanak 2001. Jika sabit kesalahan, boleh didenda tidak melebihi RM50,000 atau penjara sehingga 20 tahun atau kedua-duanya sekali. Mahkamah kemudiannya membenarkan tertuduh diikat jamin sebanyak RM30,000 dengan seorang penjamin. Selain itu, mahkamah menetapkan 16 Februari depan sebagai tarikh sebutan semula kes. Media sebelum ini melaporkan seorang bayi lelaki berusia 4 bulan koma selepas dipercayai didera pengasuh dalam kejadian di sebuah taska di daerah ini. Bayi itu mengalami pendarahan dalam otak dan keretakan pada tempurung kepala. Pihak polis masih mengesan waris kanak-kanak lelaki yang ditemukan dengan kesan kecederaan di beberapa bahagian badan, tangan, jari dan dahi di tepi jalan di Ceras Utama semalam. Ketua Polis Daerah Kajang, Asisten Komisioner Muhammad Zaid Hassan berkata, setakat ini masih tiada sebarang tangkapan dilakukan. Jelasnya, kertas siasatan dibuka mengikut Seksyen 31-1-A Akta Kanak-kanak 2021 kerana terdapat elemen dera dan pengabaian terhadap kanak-kanak. Muhammad Zaid dalam pada itu menyeru kepada orang awam atau mana-mana pihak yang mempunyai maklumat berhubung kejadian tersebut untuk menghubungi mana-mana balai polis berhampiran serta boleh berhubung terus dengan pegawai penyiasat kes. Terdahulu, orang awam menemukan seorang kanak-kanak dianggarkan berusia 3 hingga 4 tahun pada jam 11.30 malam di Ceras Utama. Hasil pemeriksaan lanjut terhadap mangsa tidak menjumpai sebarang butiran atau dokumen pengenalan diri dan dipercayai seorang warga asing kerana tidak mempunyai sebarang kesan suntikan vaksin di badannya. Sebuah kedai kasut jenama popular musnah dalam kebakaran di pusat membeli belah di Seri Kembangan, Selangor pagi tadi. Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Selangor, Datuk Nur Razam Khamis berkata pihaknya menerima panggilan kecemasan tersebut pada 11.39 pagi. Sebanyak 33 anggota bomba dan 6 jentera dari 3 balai bomba dan penyelamat telah dikejarkan ke tempat kejadian. Bomba mendapati kebakaran tersebut berlaku di tingkat 1 pusat membeli belah The Mines dan telah terbakar 100%. Kerja-kerja pemadaman dijalankan selepas anggota memanjat dari luar dan api berjaya dipadamkan sepenuhnya sekitar jam 12.25 tengah hari. Tiada kemalangan jiwa dilaporkan, namun kerosakan harta benda di dalam premis tersebut musnah teruk akibat kebakaran itu. Bomba masih meneruskan siasatan untuk mengenal pasti punca yang mengakibatkan kebakaran tersebut dan jumlah kerugian. Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC mengesahkan klip video tular berdurasi 2 minit 27 saat yang memaparkan seorang lelaki sedang melaungkan azan dalam ritual keagamaan bukan berasal dari Malaysia. Semakan MCMC mendapati video berkenaan ditularkan semula seolah-olah ia berlaku di negara ini.
Menurut kenyataan MCMC hari ini, video itu dilihat sebagai satu kandungan yang mengancam dan boleh mengundang ketegangan antara masyarakat pelbagai kaum dan agama di negara ini. Sehubungan itu, orang ramai diingatkan supaya tidak menyebarkan kandungan terbabit kerana dikhawatiri boleh menggambarkan konteks tidak tepat serta boleh digunakan oleh individu atau pihak yang tidak bertanggungjawab dalam melakukan provokasi antara agama di negara ini. MCMC turut meminta orang ramai supaya tidak menokok tambah kapsion bersifat spekulatif dan provokatif selain diminta untuk menyalurkan atau melaporkannya kepada pihak berkuasa untuk perhatian dan tindakan selanjutnya. Perpecahan, kebencian, prejudis terhadap mana-mana kaum atau agama boleh menjadi kesalahan di bawah Kanun Kesesaan Akta 574 yang boleh dikenakan hukuman denda atau penjara atau kedua-duanya sekali jika sabit kesalahan. Lima jambatan jalan kampung termasuk 2 jambatan konkrit di Kampung Sahum Kampar rosak teruk akibat aliran air deras Sungai Rias yang naik mendadak hingga menyebabkan banjir kilat di kampung itu kemarin. Banjir berkenaan juga disifatkan yang paling teruk melanda kampung itu sejak lebih 20 tahun lalu selepas tragedi Pos Dipang membabitkan bencana banjir lumpur yang berlaku pada Ogos 1996 hingga meragut 44 nyawa. Esko Komunikasi, Multimedia dan NGO Negeri Muhammad Azlan Helmi berkata, mengambil maklum permasalahan dan bahaya yang dihadapi penduduk, kerja-kerja baik pulih akan dilakukan segera. 3 jambatan yang dalam keadaan teruk, 2 jambatan dalam keadaan yang separuh teruk. Tapi apa pun tak selamat untuk digunakanlah. Ini antara 5 jambatan yang kita masukkan dalam siasatan dan posting kita tadi. Sama ada boleh dibaik pulih ataupun dibina baru. Menurut Muhammad Azlan, agensi berkaitan sedang menyiapkan keperluan bagi tujuan pembinaan semula dan baik pulih jambatan yang terjejas. Katanya jambatan-jambatan yang terjejas akibat banjir kilat yang melanda kawasan perkampungan berkenaan menyebabkan 24 keluarga dipindahkan ke Pusat Pemindahan Sementara PPS Sekolah Kebangsaan Sahum Kampar. Bagaimanapun, kesemua mangsa yang ditempatkan di PPS berkenaan sudah dibenarkan pulang ke kediaman masing-masing setelah rumah mereka selamat didiami. Penurunan harga getah sejak akhir-akhir ini menyebabkan ramai penoreh terutamanya di daerah Padang Terap hidup dalam keadaan kegelisahan kerana terpaksa menanggung kos perbelanjaan harian yang semakin tinggi. Harga komoditi itu dijangka turun naik di pasaran sejak beberapa tahun lalu. Situasi itu memberi kesan kepada golongan tersebut sehingga ada dalam kalangan penoreh terpaksa bergadai barang kemas dan berhutang bagi meneruskan kelangsungan hidup. Penoreh dari Kampung Pisang, Sarimah Ismail, 58 tahun berkata, sebelum ini mereka masih boleh bertahan. Walaupun harga getah tidak stabil, namun sejak kenaikan harga barangan terutamanya keperluan dapur, ia sangat membebankan. Katanya harga getah sekarang hanya RM2.20 sekilogram sedangkan barangan dapur naik melonjak. Kita menoreh motor. Lepas tu bila hujan, nak ambil mana? Main hujan lah seminggu, 2 minggu dah sekerak dah murah. Lepas tu kan nak kena bergadai lah nak sekolah. Kena ipun lah sikit-sikit ke tu lah. Kan ni nak masuk sekolah pula kan. Nak kena ipun lah. Kali jual sekerak sikit-sikit ke tu lah. Kalau tak ipun ke tu, kita nak buat ke mana? Nak beli, nak ni ke mana? Masalah sama dihadapi Muhammad Nizam Razali, 46 tahun, dari Kampung Barokas di mana keadaan bertambah teruk kerana dia yang menoreh secara pawah apabila perlu membahagi 2 setiap hasil yang diperoleh. Dia juga terpaksa melakukan kerja sampingan lain untuk menampung perbelanjaan keluarga dan persekolahan anak. Pendapatan teruk lah ni. Ni tu. Kalau sekali jual tu lah. Kira bulan ni baru sekali jual. Sekali jual dapat lah 300, bagi 2 dapat 150. Kalau sekali kira dalam sebulan tu mungkin 3 kali jual lah. Tanya hujan, kita duk lari dengan hujan dengan apa lah. 3 kali jual ni tu lah. Boleh lah 300 lebih tu. Tak sampai 500. Tak sampai. Kalau naik tu tak sampai. Kalau motor memang tak sampai. Kalau motornya orang punya lah. Baju sulam kerja lain nak macam. Ada lah sikit-sikit tak buat baju apa, menebah apa, racun semua.
Tidak memang tak cukup. Memang tak cukup. Kalau anak seorang pun tak cukup. Kalau anak ayam banyak 4-5 orang. Lagi ya. Zaidi Abdullah 48 tahun pula berharap sudah sampai masanya pihak berkenaan mengkaji semula harga getah supaya seimbang dengan kenaikan harga barangan hari ini. Tambah membebankan mereka terpaksa menanggung kenaikan harga baja dan racun sehingga sukar untuk mereka membeli baja atau racun bagi menambahkan pengeluaran susu getah. Katanya keadaan hari ini bertambah perit dengan hujan yang sering melanda sehingga mereka terpaksa gantung pisau. Kebanyakan macam ada isteri-isteri yang orang kata masuk amanah ikhtiar pun dia amanah ikhtiar setiap minggu kena bayar. Jadi kalau mengharapkan getah semata-mata memang tak boleh ya. Baik, selepas ini kebun cili dalam balai bomba. Bertemu kembali. Walaupun sibuk dengan tugasan operasi dan kes harian, ia tidak menghalang pegawai dan anggota Balai Bomba dan Penyelamat BBP Nenasi di Rompin untuk bercucuk tanam lada di kawasan balai. Jika dahulu perkarangan balai itu kosong, kini hampir 1,000 pokok jenis lada bara telah diusahakan di tanah seluas kira-kira suku ekar. Menurut Ketua BBP Nenasi Penolong Penguasa Bomba Muhammad Nur Hisham Kadri, projek tanaman cili secara vertigasi ini diusahakan anggota balai sejak September lalu dan kini hasilnya sudah pun membuahkan lebih 100 kg. Muhammad Nur Hisham berkata projek ini merupakan inisiatif BBP Nenasi dengan kerjasama Yayasan Pahang selari dengan saranan jabatan untuk menjadikan balai dalam taman. Mula-mula kalau saya ingatkan anggota dia kurang berminat. Tapi bila dia dah mula menuai tu, dia nampak hasilnya, boleh nampak minat tu timbul secara semula jadi. Jadi masing-masing dah rasa bila sampai masa nak menuai, masing-masing dengan semangat tersendiri lah untuk menuai ni. Tambahnya, aktiviti menanam ini juga merupakan terapi minda kepada anggota bagi mengelakkan tekanan semasa bertugas. Jelasnya, proses penjagaan pokok ini dibahagikan kepada 3 pasukan dan mereka akan meluangkan masa 2 kali sehari menguruskan tanaman berkenaan. Tambah beliau, proses penjagaan itu tidak mengganggu tugasan bomba memandangkan hanya melibatkan 2 orang sahaja dan selebihnya menjalani tugasan harian seperti biasa. 80% hasil jualan tanaman akan diagihkan kepada anggota manakala bakinya untuk kegunaan balai. 19 kawasan Taman Ekorimba dan trek pendakian di dalam hutan simpanan kekal di Negeri Sembilan kini dibuka semula untuk kunjungan awam. Pengarah Jabatan Penghutanan Negeri Sembilan, Salih Awaludin berkata pembukaannya dilakukan secara berperingkat bermula semalam selepas kerja menaik taraf kemudahan dijalankan serta tahap keselamatan kawasan terbabit disahkan selamat. Menurut Saleh, penutupan Taman Ekorimba dan trek pendakian di negeri itu sejak 1 Disember tahun lalu dibuat sebagai langkah berjaga-jaga berikutan musim tengkujuh dan risiko kejadian kepala air. Penutupan itu melibatkan semua aktiviti di dalam Taman Ekorimba, Taman Negeri Kenaboi, PD Forest Sungai Menyala, trek pendakian dan segala bentuk aktiviti rekreasi di dalam hutan simpanan kekal. Untuk makluman semua, kawasan-kawasan hutan lipo yang kita dah buka ni ada setengah kita masih dalam usaha untuk membaik pulih lagi sebabkan beberapa perkara lah, misalnya Jalan Toy sebab kita masih tutup sebab keadaan masih tak selamat di hulu sungai-sungai yang ada di sana lah. Saleh ditemui selepas menghadiri pembukaan semula Taman Ekorimba dan trek pendakian di Gunung Angsi, Jalan Lama Bukit Putus, Kuala Pilah, Negeri Sembilan pagi tadi. Mengulas lanjut, Saleh berkata 10 kawasan Taman Ekorimba yang dibuka semula membabitkan Ulu Bendul, Batu Maloi, Jeram Tengkek, Dibana, Serting Ulu, Gunung Datuk, Gunung Tampin, Pasir Panjang, Lenggeng dan PD Forest. Manakala pembukaan semula trek pendakian membabitkan 9 kawasan iaitu Gunung Angsi, Gunung Tampin, Gunung Datuk, Bukit Senaling, Bukit Baginda, Bukit Batu Sawa, Bukit Batu Beras, Bukit Perajah dan Bukit Gala. Actually benda ni mengejut je sebab bila tengok dah dibuka kan. So kita orang terus datang lah. So macam plan dalam over the weekend hari tu, tanya member free, datang.
Pengumuman pembukaan semula trek pendakian itu turut memberi berita gembira buat pendaki negara T. Ravichandran dan pasukan Everest negeri itu yang memilih Gunung Angsi sebagai latihan pendakian sebelum menunaikan misi Everest Negeri Sembilan pada 27 Mac 2025. Walaupun kita tinggal di kawasan yang sejam daripada sini, lokasi dia sangat sesuai. Parking, bila kita datang ke sini dalam 1 jam kita dah boleh sampai sini, dan yang paling penting adalah kemudahan untuk membeli permit. Ya, datang beli dan kita terus naik. Di setengah negeri terpaksa memohon sampai 2-3 minggu, ya, kita terpaksa menunggu. So disebabkan fasiliti yang disediakan oleh Jabatan Perhutanan Negeri Sembilan, so memudahkan kita datang mengunjung dan terus menjalankan latihan. Yeti Airlines terhempas 72 penumpang dan anak kapal maut. Diluahkan beberapa peniaga dan pengguna yang ditemui kru Berita Al Hijrah di sekitar ibu negara berhubung bekalan minyak masak di pasaran ketika ini. Menurut mereka, stok bekalan minyak paket 1 kilogram juga sangat sukar diperolehi. Laporan lanjut bersama wartawan Siti Baizura Syafi'i. Tinjauan saya mendapati ada peniaga yang menjual minyak masak paket pada harga kawalan iaitu RM2.50. Namun ada juga yang menaikkan harga minyak berkenaan antara 20 sen sehingga 50 sen berbanding harga kawalan yang ditetapkan. Ia berikutan ada pembekal yang mengenakan caj dan menaikkan harga. Menurut pengusaha kedai runcit, mereka mengakui sudah beberapa bulan berdepan kesukaran memperoleh stok minyak paket dan ada kalanya terputus selama 2 hingga 3 hari. Malah jika bekalan sampai pun tidak banyak dan jumlah stok yang diterima adalah sangat terhad. Kebiasaannya menempah 5 kotak minyak masak paket tetapi sekarang hanya mampu memperoleh 2 atau 1 kotak sahaja. Malah bekalan kehabisan tidak sampai beberapa jam minyak masak itu dijual kepada pembeli. Ada masalah dengan stok. Dia bagi sehari 1 kotak. Itu pun dia cakap suruh bagi 1 orang 1. Lepas tu dari pukul 6 sampai pukul 10 tu dah habis. Isu bekalan minyak masak paket turut menimbulkan keresahan kepada pengusaha kedai makan dan pengguna lain. Menurut pengusaha kedai makan Nur Hidayah Anwar, dia menggunakan sekurang-kurangnya 6 paket sehari untuk kegunaan perniagaan makanan di kedainya dan berharap masalah ini dapat diselesaikan dengan segera. Sangat-sangatlah, sangat-sangat susah. Kita niaga ni nak cari minyak masak memang susah sangat. Sebab kalau macam saya cakap, kat Speedmart ada pun jarang. Mungkin sebulan 2 kali atau 3 kali saja yang masuk. Seorang boleh ambil 2 paket. 2 paket mana cukup, masak kat rumah boleh lah. 1 hari boleh habis dah. Sangat sekejap je. Kalau kita pakai pun cepat habis, yang jual kat kedai pun orang tahu hari ni minyak masak ada masuk kat Speedmart, hari ni juga habis. Pagi masuk, petang habis dah. Tak tahulah diorang kontrol ke atau memang habis, kita tak tahulah. Susah nak dapat lah. Contoh kalau saya pergi kedai, dia benarkan beli 1 paket saja. 1 paket Dik? 1 paket. Tapi kalau supermarket yang besar-besar, dia orang benarkan 3 paket sahajalah. Berniaga kecil-kecilan macam saya tak ada masalah lah. Sebab kalau setakat seminggu 10 paket tu cukup. Sebab tak saya buat kuih, tak selamanya menggoreng. Saya ada jenis kukus, jadi tak perlu banyak pakai lah. Semalam, Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup Datuk Seri Salahuddin Ayub memberi jaminan akan menyelesaikan isu harga dan kekurangan bekalan minyak masak dalam masa beberapa bulan lagi. Menurut beliau, isu kemasukan pekerja asing antara masalah dibangkitkan penggerak industri terutama dalam sektor peladangan. Diharapkan isu kekurangan bekalan minyak masak di pasaran sejak beberapa bulan ini dapat diatasi kerajaan dengan lebih agresif supaya peniaga dan juga pengguna tidak terus terbeban dengan isu harga dan bekalan minyak masak, terutama minyak masak paket 1 kilogram. Saya Siti Baizura Muhammad Syafiq untuk Berita Al Hijrah. Baik, kita ke laporan antarabangsa. Sebuah pesawat yang membawa 68 penumpang dan 4 anak kapal terhempas di Pokhara, Nepal. 66 disahkan maut dan tiada mangsa ditemui selamat setakat ini. Insiden itu disifatkan terburuk dalam tempoh 5 tahun.
Sejurus insiden itu berlaku, anggota penyelamat giat memadam kebakaran dari serpihan pesawat terbabit. Pesawat itu dalam perjalanan dari Kathmandu ke Pokhara dan dilapor terhempas di antara lapangan terbang lama dan baharu Pokhara di tengah Nepal. Jurucakap syarikat penerbangan Yeti Airlines berkata, terdapat 10 penumpang warga negara asing selain 2 bayi yang menaiki pesawat itu. Industri udara Nepal telah berkembang pesat sejak beberapa tahun kebelakangan ini, namun masih dibelenggu isu keselamatan ekoran latihan dan penyelenggaraan yang lemah. Kesatuan Eropah sebelum ini telah melarang semua syarikat penerbangan Nepal untuk melalui ruang udaranya. Negara Himalaya itu juga mempunyai beberapa landasan paling terpencil dan rumit di dunia selain geografinya yang dikelilingi puncak bersalji. Sekurang-kurangnya 21 terbunuh manakala 72 lagi cedera apabila sebahagian struktur pansapuri 9 tingkat di Dnipro, Ukraine musnah didakwa terkena serangan peluru berpandu Rusia. Beberapa individu dikhawatiri masih terperangkap dan usaha mencari dan menyelamat giat dijalankan bagi mengesan penduduk yang selamat. Mangsa yang maut termasuk seorang remaja berusia 15 tahun dan 7 kanak-kanak antara yang cedera. Usaha menyelamat tertumpu untuk mencari mangsa yang tertimbus di sebalik runtuhan selain mengesan penduduk yang selamat. Pasukan penyelamat turut menggunakan kren untuk mengeluarkan mangsa yang terperangkap di dalam rumah. Tragedi itu berlaku ketika Perdana Menteri Britain Rishi Sunak berjanji untuk menghantar 2 kereta kebal kepada Ukraine. Tindakan itu mendapat reaksi pantas dari Moskow bahawa ia hanya akan mengeruhkan lagi konflik. Krisis Ukraine-Rusia masih berlarutan sejak ia tercetus Februari tahun lepas. Baru-baru ini Rusia mendakwa telah menawan bandar Soledar selepas pertempuran besar berlaku bersama tentera Ukraine. Serbuan tentera Israel di tebing barat yang diduduki sekali lagi meragut nyawa rakyat Palestin. Kali ini 2 pemuda menjadi mangsa peluru Zionis ketika serangan ke atas kampung Jabal Selatan Jenin. Kumpulan Jihad Palestin mengecam pembunuhan itu dan menyifatkan kedua mangsa sebagai syahid. Mereka dikenali sebagai Izzuddin Basim Hamamra, 24 tahun dan Amjad Adnan Halilia, 23 tahun. Israel mendakwa 2 pemuda itu melepaskan tembakan dari arah kereta yang melalui kawasan itu sebelum tentera Israel bertindak menembak ke arah mereka. Seperti biasa, tentera Zionis mendakwa kononnya serangan di kampung terbabit bagi membantras keganasan. Kematian terbaru itu menjadikan 12 rakyat Palestin terbunuh tahun ini susulan keganasan di tebing barat yang diduduki oleh Israel sejak 1967. Tentera Israel telah melancarkan serbuan hampir setiap hari di tebing barat berikutan gelombang serangan maut di Israel tahun lepas. Ribuan guru dari seluruh Portugal lancar mogok di Lisbon. Mereka mendesak persekitaran kerja yang lebih kondusif selain menuntut gaji yang lebih tinggi. Menurut peserta protes, mereka mendesak agar kerajaan memberi tumpuan kepada sektor pendidikan dengan memberi lebih banyak peruntukan kerana ia melibatkan masa depan generasi yang akan datang. Jika masalah dihadapi guru ketika ini tidak diatasi, ia akan membantutkan minat generasi muda untuk terlibat dalam profesyen perguruan. Untuk tempoh 10 tahun yang akan datang, kira-kira 40% guru akan bersara. Mereka turut mendakwa polisi pendidikan ketika ini tidak selari dengan situasi semasa dan guru mengalami tekanan dan letih malah merasa tidak setimpal dengan jumlah dibayar. Peserta protes dalam pada itu menuntut agar maruah profesyen perguruan dikembalikan selain mempertahankan kualiti sekolah awam. California sekali lagi dilanda ribut sehingga mencetuskan banjir di kawasan yang sebelum ini telah ditenggelami air. Situasi itu dijangka berterusan sehingga esok. Perkhidmatan Cuaca Kebangsaan NWS meramalkan banjir dahsyat merentasi lembah Sungai Salinas dan kawasan pertanian penting di selatan Teluk San Francisco. Bagaimanapun, kebanyakan penduduk memilih untuk tidak berpindah walaupun diberi amaran daripada pihak berkuasa. Sekurang-kurangnya 18 mangsa menjadi korban cuaca buruk di barat Washington itu yang membawa hujan lebat luar biasa di beberapa lokasi pada tahap tidak pernah dilihat dalam tempoh 150 tahun. Ketika ini, kira-kira 90% atau lebih 34 juta penduduk California terjejas banjir manakala ribuan kehilangan tempat tinggal. Ahli klimatologi Jabatan Sumber Air Michael Anderson memaklumkan California telah dibadai 7 ribut sejak akhir Disember lalu.
Sekian berita Al-Hijrah. Jangan lupa berita Al-Hijrah turut berada di pelbagai platform media sosial seperti Facebook, Twitter, YouTube, Instagram dan TikTok. Layari alhijrahnews.com untuk lagi kupasan mendalam berita dalam dan luar negara serta artikel eksklusif. Sebelum itu, jangan lupa Globe Al-Hijrah bakal menyusul 8.45 malam ini dengan laporan eksklusif wartawan Sri Efa Mustafa Al-Bakri yang meninjau fenomena kehijauan bumi Mekah ketika ini. Saya Fazina Mustafa, Assalamualaikum dan selamat malam.